Assalamualaikum. Hari ini teacher buat recording untuk kamu. Hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan berkenaan dengan linear equation. Okey, untuk persamaan linear equation kita ada beberapa bahagian dan jom kita jangan buang masa, kita jawab dulu bahagian A. Di mana soalan ini mengandungi soalan-soalan objektif dan kat sini teacher sediakan 8 soalan. Okey, jom. Untuk soalan yang pertama, kalau kamu tengok kat sini, dia kata antara berikut yang mana merupakan persamaan linear. Dia dah sebut persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Satu je pun boleh ubah, bukan dua ya. So, bila dia sebut persamaan linear bermaksud X, dia mesti kuasa tertinggi adalah satu. X ke Y ke, maknanya pun boleh ubah dia. Dan pun boleh ubah pula mesti satu. Tak boleh dua. Kalau X, X saja. Kalau Y, Y saja. P, P saja. Tak boleh dua. Okey, kalau kita tengok jawapan A. Jawapan A, kita ada 3 AB. AB dah 2 ya. Bukan 1, but 2 pun boleh ubah. So, ini bukan. R, kuasa 2 bermaksud R darab R. So, 2 pun boleh ubah. So, ini pun bukan. Yang ini, yang D ni pun P dan Q pun 2 pun boleh ubah. Bukan. Kita nak 1 pun boleh ubah. So, yang ada kat sini 1 dan memang kalau dia tak tulis X ni berkuasa apa, bermaksud di sini adalah X berkuasa 1. So, jawapan dia adalah B. Senang kan? Okay, good. So, kita akan move to soalan yang kedua. Untuk soalan kedua ni kita ada Zarah ada RMX, Aidin ada RM6 lebih daripada Zarah. Senang je, kita buat listing ya, listing teknik. So Zarah ada RMX, Aidin ada RM6 lebih daripada X ni. RM6 tambah X lah. Mudah. Mereka mempunyai RM100 kesemuanya. Bermaksud Zarah ni, apa yang Zarah ada, kita tambahkan dengan apa yang Aidin ada, kita akan dapat RM100. Itu cerita dia. So, apa yang Zarah ada? Zarah ada X. Aidin ada 6 tambah X. Ni tambah tulis je. Yang ini 6 tambah X. Kita pun tulis 6 tambah X. Sama juga dengan 100. Okey, teacher rasa ada yang dah tahu ni jawapan dia. So, apa dia persamaan yang kita ada dekat sini adalah X tambah X. Kita akan dapat 2X tambah 6. Tulis balik je. Sama dengan 100. So, jawapan dia D. Alright. Siapa yang tak faham, sila ulang dan tengok balik video ni. Dia quite simple je. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Kat sini kita ada jika Y tolak 4 adalah negatif 11, maka Y apa? Y sama dengan apa? Ini ada melibatkan sedikit algebra. So, kamu kena buat macam ni. Teacher tulis semula Y tolak 4 sama juga dengan negatif 11. So, Y kita akan tinggalkan dia sebagai perkara rumus, guys. So, perkara rumus tu maksudnya apa? Maksudnya biarkan dia kat sini. Tulis sama dengan yang ini pun tulis balik negatif 11. Apa yang teacher nak tunjuk kat kamu adalah kamu kena bawa negatif 4 ni pergi ke sebelah kanan. Bila kamu bawa dia pergi sebelah, apa akan jadi dekat dia? Dia akan jadi positif 4. So dekat sini, kalau kamu tengok kita ada negatif 11 tambah 4, kamu akan dapat Y sama juga dengan negatif. Dia macam 11 tolak 4 lah. Kamu akan dapat 7. Dia macam 7. Cuma letak negatif kat depan. Alright. So, jawapan dia adalah B. Okey, semudah itu sahaja. Alright. Seterusnya, soalan keempat. Okey, sebelum teacher pergi lebih lanjut lagi, siapa-siapa yang ada masalah untuk soalan pertama, kedua, ketiga tadi dan soalan-soalan seterusnya yang bakal teacher tunjukkan, jika kamu masih tak faham, sila ulang balik recording tu dan lepas kamu faham, cuba ambil soalan kosong saja. Soalan tu semula tanpa jawapan. Kemudian cuba buat sendiri dan fahamkan. Kemudian kat situ kamu boleh detect salah kat mana, betul kat mana, tak faham kat mana. Itu yang penting, kamu kena cari tak faham tu kat mana. Kemudian sila tengok balik video tersebut. Tapi kalau kamu masih tak faham dan tak dapat explain, ni macam mana, sila message cikgu lah. Alright. Okay, seterusnya kita nombor 4 ya.
antara berikut yang manakah merupakan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah? Okey, kali ni kita highlightkan persamaan linear dia nak dua pemboleh ubah pula. Tadi satu. So, sama je. Kalau persamaan linear, kuasa pemboleh ubah tertingginya adalah satu. Manakala kat sini kita ada dua pemboleh ubah sama ada X dan Y. Ataupun kita dapat A dan B. Dia ada dua lah. Tadi bukan satu macam tadi. Alright. Okey. Untuk yang ni, jom kita tengok A. A adalah A kuasa 2 dan tolak B kuasa 2. So, ini kuasa tertingginya kuasa 2, bukan 1. So, nope. Bukan. Untuk yang ni, ini satu sahaja pemboleh ubah pun bukan. Sebab kita nak dua pemboleh ubah. Untuk jawapan B ni, kita ada 1, 2. Dua pemboleh ubah pun bukan. Dua pemboleh ubah bukan, sorry ya. Dia memang nak dua pemboleh ubah, tapi bila ini dah dua pemboleh ubah, tetapi kat sini XY satu, kuasa 1, ini pun kuasa 1, dia dah jadi kuasa 2 ya. So ini bukan. Last kali yang tinggal adalah R tambah 2S. Ini R, ini S. Dia berkuasa 1, kuasa 1 asing ya, bukan darab. Bermaksud dia masih lagi remain S kuasa 1. Masih lagi kita panggil dia sebagai kuasa 1 dan dia ada dua pemboleh ubah. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, soalan seterusnya. Dekat sini kita ada diberi 3 kurungan. Maksudnya 3 darab ya, 3 kurungan N tolak 2 bahagi 5 sama juga 9 dan kita dikehendaki mencari nilai N. Okey, untuk soalan macam ni, pertama sekali teacher akan tunjukkan jalan kira lah step by step. Kita kena hilangkan pembawah. So teacher salin balik 3 N tolak 2 bahagi 5 sama juga dengan 9. So, first kali yang kamu kena buat adalah pembawah ni ataupun denominator pengangka ni kita kena hilangkan dahulu. So, macam mana kita nak buat? Fahamkan cara dia ni ya. Okey, teacher akan darabkan dengan 3. Apabila darab 3 bermaksud teacher akan darabkan 3 dengan kat kawasan sini dan juga 3 dekat sini. 3 pula, sorry. Bila pembawah dia 5, kita darab 5. Maaf ya, salah pula. Dalam kepala teacher nampak nombor 3, sedangkan dia 5. Okey, so bila kita dah ada macam ni, kita akan tulis 3 N tolak 2 per 5 darab 5. Dia macam tu. Kalau darab 5, kamu tulislah dia ni darab 5. Okey, kalau nak tulis yang lebih profesional lagi kan, yang macam sini-sini, dia tak tulis darab, dia buat kurungan. Kurungan bermaksud darab. Okey, sama dengan 9 pun kita buat apa? Darab 5. Kalau kamu nak tulis darab 5, boleh je. Kalau kamu tak nak tulis darab 5, kamu nak professional sikit, kita tulis macam ni. Kita tulis kurungan 5. Ini bermaksud 9 darab 5 juga guys. Okey, next step apa? Next step 5 bahagi 5 adalah 1. Okey, dah habis dah kat situ. So, bila kita dah habis dah pembawah ataupun pengangka dia tu, apa kita buat adalah kembangkan saja. So, kat sini 3 darab N, kita ada 3N. 3 darab negatif 2, negatif 6. Sama juga 9 darab 5, 45. Alright, ini adalah step-step macam mana kita nak buat soalan ni. Agak simple sebenarnya. Okey, untuk kita dapatkan N, jadikan N sebagai perkara rumus. So, 3N tolak 6. Bila dia kata tolak 6 bermaksud yang mana? Kita sebut last kali kamu dengar tadi. Tolak 6 kan? So, tolak 6 yang kamu akan bawa pergi sebelah. 45. Tulis balik je. Tolak 6 bawa pergi sebelah jadi tambah 6. So, 3N adalah 45 tambah 6 berapa guys? 51 kan? So, 3N sama juga 51. N adalah, tak muat saya tulis kat sini. So, sorry. N adalah 51. Ni N darab 3. Bila darab 3, bawa pergi sebelah dia jadi bahagi 3. So, N adalah 51 bahagi 3. Okey, cuba kita check apakah jawapan dia. So, N adalah 17. Okey, siap. Seterusnya. Okey, sebelum kita move to soalan seterusnya, sila pause video ini, tulis balik jika kamu rasa keperluan untuk menulis, sebab ini agak complicated sedikit jalan pengiraannya. Sila buat satu per satu step ya. Kita ada berapa step kat sini? Kita ada 1 step pertama ya, iaitu kita kena buang pembawah. Kamu tulis buat nota kamu. Okey, ni kena buang pembawah. Nombor 2, step kedua yang ni.
Potong dia, yang ini darab dengan 5. Kemudian buat macam ni. And then buat macam ni. Step by step sampai dapat 17 ya. So ni step kedua, step ketiga, step keempat. Make sure every step kamu faham. Step ke-5, ke-6 dan ke-7. Dia ada 7 langkah. Teacher tak skip satu pun. So kamu kena fahamkan step by step by step. Apa maksud dia? Yang pertama ni macam mana teacher maksudkan. Yang kedua ni macam mana ya. Fahamkan step by step. Jangan selang. Okey, jangan tak apalah. Macam ni. Tak boleh. Kamu kena fahamkan macam begini. Bila kamu dah faham macam begini, esok corak kamu dah lebih mudah. So ini adalah step by step untuk memahami soalan yang begini. Dia nak value of n. Okey, jom kita pergi soalan nombor 6. Salin tau. Soalan nombor 6 dia kata Manjit cuba menyelesaikan persamaan linear serentak yang ini dan yang ini dengan kaedah penghapusan. Sebahagian langkah kerjanya ditunjukkan kat bawah. Elimination method. Dia pakai elimination method ya. So untuk yang ni macam mana kita nak jawab soalan ini? Bila dia sebut elimination method, bermaksud dia nak buang salah satu terms yang ada, pun boleh ubah sama ada X ataupun Y. Dalam kes ni, kita ada terms yang ni 1, 2, 3. Bawah pun 1, 2, 3. Kalau kamu tengok baik-baik, dia dah susun cantik dah. X dengan X term dia. Kan, 6X dengan 6X. Yang ini dia susun 3Y dengan 4Y. And then last kali dia susun jawapan dengan jawapan kan. Kalau kamu perasan, dia dah comel-comel letak sini X, sini Y, sini jawapan. Ya, okey. So dalam kes ni kalau kita buat elimination ataupun kaedah penghapusan, kita nak tolak salah satu term tadi, sama ada term X ataupun Y. Macam tu. Dalam kes ni kamu rasa-rasa mana lagi senang untuk kita tolak dan hapuskan? Betul. Kita kena tolak dan hapuskan X. So kita tolaklah 6 tolak 6 adalah sifar. 3 tolak negatif 4Y. So 3Y tolak dengan negatif 4Y. Kita akan dapat negatif dengan negatif ni positif. So kita akan dapat 3Y tambah 7Y. So bila kita ada 3Y tambah dengan 3 tambah 7. 3 tambah 4. Sorry, teacher siap tambah dah tadi. Dia tambah 4 kat sini. Okey, so 3Y tambah 4Y, kita akan dapat 7Y ya. Okey, 7Y. Kemudian sini kita akan dapat 15 tolak 4 dan kita dapat 1. So dalam kes ni jawapan untuk soalan ini ialah 7Y ya. Okey, itu jawapan untuk soalan ini. Okey, untuk soalan ni, ini best pula soalan dia sebab dia bagi X sama juga dengan 2 dan Y adalah K. Ialah penyelesaian bagi persamaan linear serentak yang berikut. So apabila kita ada X sama dengan 2 dan Y adalah K sebagai penyelesaiannya, dia nak kita cari nilai K. Apa yang kita boleh buat adalah substitute in the value. So masukkan nilai X sama dengan 2 dekat sini. Teacher nak masuk 2. Kat sini teacher nak sumbat K masuk. Sebab X adalah 2, Y adalah K. Benda yang sama cikgu nak buat dekat sini. Sumbat masuk sini 2 dan sumbat masuk sini nilai K. So apa yang kita dapat? Sini kita akan dapat 2 tambah K sama juga 20. Ya. Yang ini kita akan dapat okey. So nilai K kat sini apa? Tak payah sumbat kat sini pun tak apa. Sumbat sini pun boleh dah. Tak payah sumbat dua-dua. Sebab nilai dia sama je. Kita akan dapat K. So dalam kes ni 2 tambah K sama juga 20. So K adalah 20 tolak 2. K adalah 18. Dan kita tahu K adalah juga Y. So Y, bila K adalah juga sama dengan Y, maka Y adalah 18. So jawapan dia dah dapat, iaitu D. Senang kan? Right? Boleh cuba sendiri. Kalau nak masukkan juga nilai tu dekat sebelah sini persamaan dia, dapatkan nilai K. Sama je ya step-step dia. Dan soalan terakhir untuk objektif adalah nombor 8 untuk kali ini, untuk hari ini. Yang teacher dapat kumpulkan daripada buku. Teacher pakai buku buku Elite tau. Daripada Sasbadi.
Okey, ni buku Gerak Bergempur dari Saspadi. Best soalan dia. Kamu boleh cuba dapatkan buku ni dekat kedai buku berdekatan. Soalan-soalan dekat dalam ni best tau. Okey, seterusnya kita ada nombor 8. Nombor 8 naskah majalah dan 7 buah buku cerita berharga RM74 lah 10 sen. Jika 7 buah buku cerita berharga RM30 10 sen, berapakah harga bagi senaskah majalah? Cantik sangat soalan dia. Sebelum kamu buat, cuba pause dulu video ni dan try jawab soalan ni sebelum teacher bagi kamu jawapan. Cuba ambil masa 3 ke 5 minit. Cuba soalan ni. Okey, so kalau kita gunakan equation persamaan linear ya, linear equation yang dah kita belajar dalam kelas dengan teacher. So dekat sini kita boleh nampak 8 naskah. 8 naskah ni macam naskah ni kan panjang sangat, so teacher tulislah 8X, senang. 7 buah buku cerita. 7 buku cerita ni teacher tulislah 7Y. So maknanya X adalah naskah majalah, Y adalah berapa buah buku cerita ya. So kalau dia kata 8, kita 8X, 7 7Y. So jumlah dekat sini dia kata 8X tambah dengan 7Y akan berharga RM74.10. Jika 7 buah buku cerita berharga RM30.10, kalau ini harga dia RM30.10. So dia tanya dekat situ harga senaskah berapa? Maknanya dia nak harga X lah. X ni adalah senaskah majalah. So, harga senaskah majalah berapa? Maka kamu carilah nilai X. Caranya adalah 8X sama juga dengan RM74.10 ni tadi. Tolakkan dengan RM30.10. Cuba kamu tolakkan. Berapa jawapannya? Ambillah kalkulator. Kita akan dapat RM44. Now, untuk kita dapatkan jawapan X sama juga dengan RM44 tadi tu bahagi dengan 8. Cuba kamu kira berapa? Kenapa bahagi 8? Sebab ini adalah X darab 8. So, darab 8 bawa pergi sebelah dia jadi bahagi 8. Macam tu. Okey, so kamu akan dapat 11/2 ataupun kamu tekan tu tanda S ke D ke S tu dekat kalkulator tu, kamu akan dapat nilai dalam perpuluhan which is 5.5 ataupun jawapannya kita panggil sebagai ringgit Malaysia RM5.50. So ini adalah jawapan untuk soalan yang ke-8. So kamu kena faham macam mana nak jawab soalan yang ke-8 ni ya. Okey. Itu sahaja untuk soalan objektif pada kali ini. Kita akan sambung dengan soalan objektif untuk seterusnya punya soalan supaya kamu dapat buat latihan bahagian B dan juga C untuk matematik dalam topik linear equation atau persamaan linear. Okey, jom ke part 2.